Zon Warna Petang bersama Nuriha Bajuri dan juga Datuk Syafinas. Apa khabar Datuk Syafinas? Orangnya masih lagi sama macam Baik, dulu. Alhamdulillah. Itu dah baru terdengar suara ya. Okey, bagaimana anda dalam yalah keadaan COVID-19 ini di Malaysia? Bagaimana kesihatan anda dan keluarga? Saya Alhamdulillah, Alhamdulillah elok, masih bernafas, Alhamdulillah. Tapi memang berkuranglah dekat rumah. Mm-mm. Dah lebih Mm-mm. daripada sebulan lah. Berapa bulan dah Ah, lama sangat dah lama duduk dah kat lebih rumah, tak daripada keluar. sebulan. Keluar untuk pergi vaksin je. Dah dapat? Vaksin yang pertama sudah. Yang pertama, Yang pertama. Alhamdulillah, itu dia. Yang penting sekali, kita di Singapura pun digalakkan supaya mendapat vaksin kita secepat mungkin untuk memberikan daya tahan kita yang lebih baik lagi lah ya. Betul, Okey, betul. sebagai seorang, yalah orang yang aktif sangat, duduk di rumah ni memang bukan satu pilihan yang baik bagi Datuk Syafinas ya. Apa yang anda buat dalam masa anda duduk di rumah ni? Sebenarnya saya duduk di rumah kerja macam biasa. Ya tak? Masih sebab banyak pekerjaan yang masih menggunakan laptop kan. Jadi cuma bila kita buat kelas-kelas yang fizikal tu tak dapatlah. Kita kena buat melalui orang kata e-learning online. Jadi itu yang agak stressful, agak menyakitkan hati sebab tengah nyanyi-nyanyi, tengah bercakap-cakap rupanya cakap Hilang. sendiri. Sebab apa mungkin yalah talian yang tak dapat connection dengan baik tiba-tiba free saja tiba-tiba kenapa saya cakap seorang Betul. Ini pun yang kat sana tu Alhamdulillah hari ini saya boleh dengar Nuriha dengan baik. Selalu saya Alhamdulillah. macam orang pekak macam apa benda ni kan. Okey, kita bercakap sedikitlah tentang Syafinas ni. Anda tahu Datuk Syafinas merupakan seorang yang cenderung dalam bidang muzik ni, Masya Allah, bukan saja nyanyian tetapi beliau memang seorang juru vokal dan belajar sampai mendapat ijazah dalam seni juga. Dan itulah yang kita banggakan tentang Datuk Syafinas ni hingga mendapat gelaran Datuk. Tahniah diucapkan pencapaian anda yang begitu baik sekali. Tapi itulah dalam sikit-sikit pun saya tanya umur berapa tahun tadi mendapat peluang untuk buat album yang pertama? 16 tahun, betul? 16 tahun, betul. Saya mula menyanyi daripada memang menyanyi daripada kecil. Dulu saya bermula dengan menyanyi bersama rakan saya, ada duet partner. Jadi kami menyanyi daripada umur 9 tahun. Bermula di radio, kemudian masuk TV, di RTM memang sentiasa muka kami berdua lah. Apa-apalah rancangan. Kita kan selalu ada festival-festival, Hari Raya lah, dekat Kanak lah, Deepavali, semua muka kami berdua lah. Kami dipanggil Syafinas dan Eliza. Jadi bila usia 16 tahun, 15 lah basically kan, 15 saya dilamar untuk merakamkan album. Jadi saya merakamkan album saya yang pertama ketika berusia 16 tahun dan kemudian berhenti sebab nak fokus di sini ada SPM kan, Sijil Pelajaran Malaysia pada usia 16 tahun GCEO bagi Singapura. Bukan, Holland. Kita 17 tahun. Dah lama sangat sampai lupa. 17 tahun. Jadi 17 tahun ambil SPM, berhenti, kemudian sambung nyanyi sikit-sikit, lepas tu sambung pula belajar muzik di UiTM. Kemudian pada tahun 1999 saya merakamkan album saya yang kedua lah. Kedua yang diberi tajuk Ingin Bersamamu. Dan seterusnya pada tahun 2000 lagi satu album bertajuk Shh. Ini album yang paling susah saya nak sebut sebab apa tu macam menghalau orang pun ada juga kan. Tapi bukan dia senyap-senyap. Dan 20 tahun selepasnya saya keluarkan single yang seterusnya lah, iaitu Lepas 20 tahun, Masya Allah. Tahun. Aduh, jadi suara tu simpan 20 tahun tu macam mana dapat semula untuk buat rakaman? Bukan senang Datuk, untuk buat rakaman lepas 20 tahun tak masuk studio. Sebenarnya saya rakamkan lagu Persis Salju 10 tahun yang lalu. Oh, okey. Jadi 2001 sebenarnya. 2001 jadi kita kena tipu lah sekarang ni. Bukan yang baru sangat lah ni.
Tak tipu. Mana ada tipu. Taklah, Masih maksudnya saudara saya. macam dah lama tak dengar suara Dah Datuk lama. Syafinas kan, Betul, tiba-tiba betul. timbul kan. Itulah Itulah yang dia. selalu saya cakap tu, apa tu, orang tanya bila saya menyanyi, sebab saya walaupun tidak keluarkan single ataupun album, saya masih giat menyanyi dekat Malaysia Okey. ni. Jadi Banyak vokal tu buat. tak adalah mendak, betul kan? Betul, dan saya pun mengajar tiap-tiap hari. Okey. Jadi bila mengajar tiap-tiap hari tu saya masih berlatih vokal lah. Jadi lepas 10 tahun tu saya rekodkan Persis Salju, kemudian saya simpan lah dekat dalam almari buat perkasam sekejap. Bila dah jadi, dah perkasamnya Nasib baik tak basi. tahun 2021 tu baru plannya sebenarnya Nurhan nak keluarkan tahun lepas 2020. Konon ngam lah, best lah nombor 2020 kan. Cantik ya, betul Cantik kan 2020. Sekali ada lebih perkara yang lebih menarik pada tahun 2020 iaitu COVID-19. Syafinas kahwin. Tak ada COVID-19. Jadi saya kena kasih laluan untuk COVID-19. Jadi saya keluarkan pada tahun inilah. Banyak yalah perancangan kita banyak terhambat disebabkan oleh COVID-19 dan sebagainya. Betul. Dan tapi walau bagaimanapun nasib baik lagu tu tak basi dan masih lagi boleh dikeluarkan, dan saya senang sekali sebab lagu ini anda beri peluang kepada orang baru untuk menciptakan seni kata lagunya, muziknya untuk anda. Betul. Komposernya ialah Kusham, ya, penulis lagunya adalah Kusham, manakala liriknya ditulis oleh isteri beliau sendiri. Mereka berdua ni memang dia satu couple, dia kena melekat berdua. Kalau menulis memang berdua, Kusham dan juga Zaira. Dan mereka merupakan junior saya di universiti dulu. Dan memang Kusham sendiri sebenarnya bekerja sebagai seorang music programmer dan juga seorang pemain gitar di RTM. Jadi dia sebenarnya banyak menghasilkan lagu-lagu untuk RTM, corporate songs. Ada juga lagu-lagu pop, tapi bukan nak cakap baru bergiat, tapi mungkin kali ini saya lebih gemar untuk bekerja dengan dia sebab saya inginkan satu nukilan daripada sahabat saya sendiri. Sebab dia mereka berdua ni dah macam adik saya dah. Memang dah lama bekerjasama. Dan saya rasa dia tahu isi hati anda. Tahu bagaimana untuk menulis lirik tu sendiri dan melagukan lagu tu. Sebab itulah anda dapat menghayati Persis Salju ni. Persis Salju. Kerana memang dari universiti dia pun kenal saya, dia pun tahu saya punya suara macam mana, range saya macam mana, apa yang saya suka, apa yang saya nak. Jadi senang kan bila kita bekerjasama dengan kawan tu, kita boleh cakap, Syam saya tak sukalah, saya nak yang macam ni sikit boleh tak? Saya nak arrangement dia macam ni. Jadi pada saya mudah untuk saya bertukar pendapat dengan dia dan dia pun sangat terbuka untuk menerima pendapat-pendapat saya. Sebenarnya kan saya kalau melihat Syafinas ni, saya rasa Syafinas ni macam high class, macam sombong sikit ya. Dia macam model kan habis suara dia pun macam choir-choir. Ya, suara dia macam choir gitu kan dia layak dekat tempat-tempat yang macam Albert Hall gitu kan Tapi bila dapat kenal anda menerusi FB Live ini, dah lama tak jumpa anda melalui perjalanan yang sungguh simple. Betul tak? Daripada nyanyi-nyanyi anak-anak biasa, kemudian tu dapat tawaran buat rakaman, kemudian tu anda kembangkan lagi ilmu anda dalam bidang nyanyian, buat choir lagi, mengajar vokal dan sebagainya. Jadi hidup anda biasa je. Macam orang lain jugalah ya. Itulah dia. Tapi pandangan saya pada anda lah macam awak kelas raja-raja lah gitu Aduh, tak ada kelas gitu. Sama je macam orang lain, macam penyanyi lain. Cuma mungkin kerana muzik saya sedikit berbeza dari muzik orang lain. Jadi sebenarnya dengan muzik saya yang berbeza ni, mungkin itu sedikit keistimewaan saya sebab sebenarnya sebelum ni walaupun saya tak keluarkan album ataupun single
20 tahun, tapi alhamdulillah saya masih sentiasa dipanggil untuk mengadakan persembahan-persembahan corporate. Mungkin orang ramai tak sedar saya masih aktif sebab saya jarang buat public performance, tapi saya banyak buat corporate shows. Jadi itulah mungkin kelebihannya sebab saya tidak banyak apa orang kata competition. Tak ada banyak competition. Music saya memang dia dengan persaingan penyanyi lain. dan dia orang tahu kalau nak music macam ni dia panggil Minah tu lah yang nyanyi. Minah tu lah nyanyi music macam tu. Jadi alhamdulillah saya rasa gembira. Cuma muzik saya ni macam Nurhaiya katalah tadi mungkin sedikit sophisticated untuk masyarakat awam. Tapi saya rasa zaman sekarang kita punya pendengar dah terbuka dengan benda baru. Macam muzik macam muzik saya ni lebih kepada operatic walaupun disulam music pop tetapi disulamkan dengan operatic influence kan. Music yang orang selalu operatic sebut influence tu bermaknanya dengan suara seperti yang klasikal, soprano, klasikal. Soprano soprano tu sebenarnya adalah karakteristik suara wanita yang tinggi. Tapi jenis nyanyian, cara nyanyian saya mungkin sedikit berbeza daripada orang lain. Yang mana saya sebenarnya ramai orang kata macam kenapa nyanyi macam tu. Tapi you see itu adalah pilihan saya. Sebab bila kita pada saya bila kita berikan audience kita, pendengar kita pilihan dan kita educate mereka sedikit tentang music dan vokal, dan itu saya rasa adalah salah satu calling untuk saya lah, untuk educate kita punya audience tentang sesuatu yang sedikit lain daripada yang anda biasa dengar. Jadi saya gembira lah. Setuju dengan perjuangan anda tu, betul? Terima kasih. Sebab saya perlu walaupun dia sesuatu yang baru ya, saya rasa orang sekarang dah terbuka. Sebab kalau kat Malaysia ni dia orang sibuk dengan ada satu drama Korea ni yang dipanggil Penthouse. Dalam drama Penthouse ni, Korea ni, ada satu watak ni yang guru vokal yang jahat, yang penyanyi opera. Jadi mereka suka kaitkan saya dengan watak ni. Jadi dan mereka sangat suka lagu klasikal sekarang ni. Jadi saya sebenarnya sangat gembira lah sebab dengan adanya rancangan macam ni mereka terbuka dengan sesuatu yang sedikit lain lah. Betul-betul, terkait pula ya. Okey, kita akan menyentuh sedikit tentang jenis choir yang sangat diminati oleh Datuk Syafina, sebab anda suka dengan choir yang jenis klasikal, yang original lah ya, boleh dikatakan. Tak suka ditambah tokok tambah dengan cara-cara yang tak bersesuaian dengan choir itu sendiri. Saya baca daripada cetusan daripada penulisan mengenai dengan cita rasa anda dan kesukaan anda. Okey, bagi pendengar-pendengar Warna, anda terus bersama kami di Warna dan menerusi FB Live. Kita akan terus berbicara dengan Datuk Syafinas. Rekayasa baru. Okey, dan classical choir, wow, bermakna yang original, jenis choir yang tak diubah caranya. Maksudnya classical choir ni ada macam-macam jenis kan. Zaman sekarang ni lagilah kita ada, diorang panggil show choir. Show choir tu di mana diorang banyak menyanyi, menari. Macam show choir ni pun ada juga kami buat di sini. Tapi saya punya show choir. So saya punya orang kata minat sebenarnya lebih kepada yang bukan contemporary lah, yang lebih klasik, yang lebih totok lah orang kata ya. Yang lebih yang maknanya yang berdiri menyanyi muzik serius. Saya suka muzik segitu. Sebab pada saya ianya lebih mencabar. Walaupun show choir itu best, kita menyanyi, menari, joget semua kan. Tapi saya lebih sukakan sebab saya sukakan muzik yang atau muzik choir yang lebih serius sebab di mana ia bermula begitu dan saya sukakan fokusnya itu kepada bunyi, bukan visual. Sebab kalau show choir tu dia lebih visual. Kita dengar suara nyanyian, tapi kalau kita selalu dengar show choir, dia punya suara tu ialah
second sikit. Dah jatuh pada tahap kedua. Dia lebih kepada visual, kepada menari, kepada persembahan. Manakala kalau kita tengok kepada klasik choir, kita akan tengok lebih kepada pendengaran. Visual tu hanyalah orang berdiri je. Orang berdiri, betul, menyanyi. Tapi kita nikmati bunyi yang dia orang produce. Jadi itu yang lebih kepada saya yang punya sukalah. Tapi bagaimana untuk kita datangkan minat bagi generasi-generasi kita yang akan datang yang saya rasa hidup dengan tarian ya. Kalau TikTok tu jangan cakap lagi lah ya. Yang tak pernah menari, yang tak pernah joget pun akan cuba untuk menari. Betul. Bagaimana saya pun ada TikTok juga yang tak pernah isi apa-apa lagi. Saya fikir macam mana nak letak apa. Sebab dia orang semua asyik letak menari je kan. Saya menari kan semua orang nari. Jadi betul. Sebab macam mana kita nak inject minat tu kan. Sebenarnya saya nak beritahulah, saya bermula dengan sebagai seorang penyanyi pop. Walau bagaimanapun saya telah didedahkan dengan muzik klasik sejak kecil. Saya memang bermain piano, classical piano dari usia saya 9 tahun, actually 7 tahun. 7 tahun saya bermula dengan main kita panggil elektron. Elektron tu dia macam organ lah, orang tahu yang kecil tu kan yang bunyi dia bukan yang ada pedal kaki semua bukan. Okey. Elektron. Dia ada boleh pasang muzik. Tapi bila saya berusia 10 tahun, tak silap saya, betul-betul tak ingat dah. 10 tahun saya berpindah kepada bermain piano, classical piano dan saya punya minat kepada muzik klasik semakin bertambah. Dan bila saya mula menyanyi pada usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun di UiTM, saya didedahkan dengan muzik klasik nyanyian pula. Sebab sebelum tu saya hanya dengar muzik yang klasik yang main piano je, tak adalah ataupun orkestra, saya tak sedar ada muzik klasik nyanyian. Tapi bila saya masuk UiTM, muzik klasik nyanyian tu termasuk dalam tradisional Melayu? Oh bukan. Ini Western classical. Western classical. Macam opera, art songs, jadi kalau orang Melayu mungkin kita sebut seriosa. Seriosa. Pada zaman 60-an, 50-an, 60-an dia orang panggil seriosa. So muziknya lebih kepada lebih kepada classical style of singing lah. Jadi dari situ baru saya terbuka minat kepada, saya jatuh cinta. Saya memang betul-betul jatuh cinta. Saya tahu macam mana sukarnya dan saya suka cabaran tersebut. Itu yang menyebabkan saya jatuh cinta. Tukar daripada pop music yang dah rakamkan menjadi suara lebih klasikal lah. Jadi itu yang minat saya dan saya dapati bila saya belajar cara-cara untuk menyanyi secara klasikal, dia menyebabkan saya menyanyi dengan lebih mudah. Walaupun saya menyanyi lagu-lagu dalam genre yang lain daripada klasikal, saya rasa senang nak nyanyi. Saya tak rasa macam terjerit-jerit, tercekik-cekik. Saya rasa anda memang dah dilahirkan lah untuk menjadi seorang penyanyi klasikal. Tak kira lah bentuk apa. Western ke ataupun saya mungkin pop. Betul lah. Tapi cuma bila jatuh cinta tu, bila kita dah suka sangat, macam orang lah jatuh cinta, buat apa pun sebati, dia nak orang itu juga. Tapi macam mana Datuk, awak pernah cuba tak menyanyi lagu soprano lah, seperti yang dinyanyikan oleh siapa penyanyi-penyanyi saya suka juga menonton juga penyanyi-penyanyi soprano. Ada pernah cuba? Pernah cuba tak? Pernah. Saya memang masa belajar di universiti, memang kami perlu menyanyikan muzik-muzik klasik barat. Dan kami menyanyikan lagu-lagu daripada opera, itu adalah salah satu silibus kami lah. Dan juga saya sendiri pernah membuat konsert-konsert di luar negara, menyanyi di sana, menyanyi dengan symphony orchestra. Memang saya luas pengalaman menyanyi dengan orkestra symphony choir lah. Choir pula. Jadi tak salah lah memang saya cakap. Datuk Syafinas ni memang letaknya di situ kan. Menyanyi lagu klasik, letaknya di situlah, di Albert Hall, di tak sampai Albert Hall. Albert Hall mahal sangat.
Masa Albert Hall. Apa tu? Datuk dengar sikit suara Datuk nyanyi lagu klasikal Inggeris ni. English mungkin satu yang orang selalu nak dengar saya nyanyi lagu Queen's Aria. Okay. Queen's Aria ni adalah ciptaan Mozart dalam bahasa Jerman. Okay, saya nyanyi sikit je lah Okay, boleh. Tak kuat belakang. Okay. Der Hörer kata meinem Herzen, dort auf Verzweiflung. Kuat sangat. Woi, dahsyat ya. Macam mana dia boleh dapat tone sampai tinggi macam tu sekali Datuk? Saya tak fikir. Itulah dia. Itu. Jadi sebab itulah awak boleh berbahasa Jerman, Itali. Apa lagi? Nanti Datuk, sekejap. Kita kembali ke warna. Oh, okey. Bagi anda yang belum dapat mendengar tadi yang terlepas daripada Facebook Live di Warna, Datuk nyanyi sikit lagi tu yang dicipta oleh Mozart tu. Okey, tadi tinggi, saya kurang rendahkan sikit. Okey, boleh. Bingit sangat tak kat sana? Tak, okey. Saya jauhkan mikrofon. Tak, saya dengar okey, mana orang lain dengar okey. Okey. Mungkin saya kasih. Okey. Der Hölle rot Gott in meinem Herzen, dort hat Verzweiflung. Dengar. Sedap. Und Verzweiflung flammt mich her. Saya dengar macam angin nak dekat masuk dekat muka saya ni. Sebab saya dengar sebenarnya Nuriha, saya ni dengar boleh. dalam Tak. telinga saya ni dengar double. Okey. Kita dengar macam okey saja. Jadi hari inilah anda dapat mendengar menerusi Facebook Live Warna ni Datuk Shafinas nyanyi lagu klasikal, betul-betul klasikal. Kalau disuruh untuk betul-betul nyanyi seperti ini di atas pentas, membawakan lagu seperti ini, anda terima cabaran? Ya, sebenarnya saya banyak nyanyikan lagu-lagu sebegini dalam show-show corporate saya, sebab bila saya dipanggil memang mereka inginkan lagu sebegini. Jadi saya akan selitkan satu atau dua lagu sebegini dalam repertua saya. Yang selain lebihnya saya akan nyanyikan lagu pop lah, pop. Jadi saya akan selitkan mungkin satu lagu dari opera. Opera ni maknanya opera ni macam musical, ada tak? Faham tak? Macam musical tapi dalam bentuk serius. Muzik yang lebih serius. Dan saya sebenarnya seperti menceritakan sesuatu Datuk Ya. Dalam nyanyian tu menceritakan sesuatu, sebab tu kadang-kadang nyaring, kadang-kadang rendah, kadang-kadang ada nangisnya, tangisnya, macam puisi lah lebih kurang. Kalau opera ni dia setiap kali dia menyanyi, lirik dia tu menceritakan tentang apa yang dia cakap. Dia bukan macam dia drama. Dia drama dan dia apa yang dia cakap tu adalah sebenarnya skrip. Senang nak cakap. Skrip yang dinyanyikan, yang dilagukan. Jadi itu yang dia jarang ada, tetapi jarang yang diulang-ulang liriknya. Lirik dia tu macam kita bercakap, macam saya cakap sekarang ni, saya tak ulang apa yang saya cakap tadi dalam frasa yang sama. Dia mungkin ulang dalam bentuk yang berbeza. Jadi kita bercakap, dia sentiasa bercakap aja. Jadi ada yang macam bunyi marah, macam yang lagu yang saya nyanyi tadi tu dia bunyi sebenarnya dia marah. Ada lagu yang bunyi tengah sedih, ada yang tengah gembira. Lirik dia tu menceritakan perasaan dia, melambangkan perasaan sebenarnya. Macam kalau kita nyanyi lagu pop, dia kan ulang-ulang. Verse 1, verse 2, lepas tu chorus, lepas tu verse 3, lepas tu chorus lagi, lepas tu chorus lagi. Jadi chorus tu benda yang sama. Tapi kalau dalam opera ni dia jarang ulang benda yang sama. Sebab dia cerita kan, jadi cerita tu dia tak ulang. Betul. Okey, mungkin ada yang kata yalah, saya selain daripada lagu-lagu tradisional Melayu, memang saya minat gila. Tradisional Inggeris pun memang saya minat gila, sebab saya boleh menonton sampai 1 jam 2 jam opera yang dikatakan, walaupun kadang-kadang saya tak ingat nama diorang, tapi memang seronok dan tak faham apa ceritanya tu. Tapi kalau misalnya Datuk Shafinas anda nak
dekatkan diri kita, gunakan bahasa Melayu dalam irama lagu klasikal ini. Boleh. Sebenarnya saya pernah buat satu opera di Malaysia ni, opera yang dipanggil Puteri Sadong. Yang ditulis oleh Dr. Tazul Izan Tajuddin, kerjasama dengan UiTM, dan ianya adalah satu opera contemporary yang kami buat pada tahun berapa tak ingat saya. Tak ingatlah saya berapa 5 sebelum tahun 2000 mungkin. Tahun 2000 lebih jadi, gitu. Ianya 2000 lebih. Ianya adalah muzik klasik barat dan yang digabungkan dengan muzik tradisional Melayu. Kita ada rebab, kita ada gamelan, tapi kita juga ada violin, kita ada string section, ada timpani. Jadi dia adalah gabungan antara muzik barat dan juga muzik tradisi Melayu, dan dia punya skrip ataupun nyanyiannya, bahasa yang digunakan adalah dalam bahasa Melayu. Dan plotnya adalah tentang cerita Puteri Sadong. Itu pernah dibuat di Malaysia lah. Dan kalau nak bercerita tentang lagu pop yang nak klasikan, boleh. Macam saya sendiri, saya juga mengambil lagu, misalnya lagu Demi Cintaku Padamu, apa lagu tu? Fantasia Bulan Madu. Fantasia Bulan Madu. Fantasia Bulan Madu yang saya olahkan dalam bentuk klasikal. Muziknya tu saya letak lebih operatik, lebih simfonik, dan juga ada juga gitar-gitar rock dalam tu. Jadi nak dengar. Tapi lain sikit. Okey, boleh. Tapi ni boleh dengar suara je lah. Ini Fantasia Bulan Madu versi saya lah ya. Mungkin ada orang kata, apa benda lah Syafina nyanyi. Sekejap saya tengok, kadang-kadang otak ni kan, dia tak ingat lirik. Sekejap saya tengok lirik dia apa. Okay. Kita ni dah lama sangat tak menyanyi. Saya sebenarnya semenjak daripada bermulanya MCO ni, dah tak lama tak ada menyanyi. pergi show dah kan. Yalah, dah tak menyanyi, duk mengajar orang nyanyi je. Okay. Jadi kita cuba ya. Okay. Mungkin saya darikan. Andai dipisah laut dan pantai, lenyaplah ilham, hilang pedoman. Andai dipisah cahaya dan bulan, gelap gelita musnah asmara. Tak tahu apa nak cakap sebab saya pun memang minat dengan musikal klasik seperti ini dan dinyanyikan oleh Datuk Syafinas dalam bahasa Melayu, macam terkedu sekejap kan Saya rasa ramai juga yang mengucapkan tahniah kepada Datuk kerana dengan vokal yang begitu kuat sekali, baik sekali, dan mengharapkan agar anda ada juga siapa dia? Ramziri kat atas. Hai Ramzi. Ada tu. Ramziri. Ramziri, ini dia Ramziri. Ramziri nyanyi please. Dia kata nyanyi please. Dah nyanyi pun. Datuk, kita berbalik kepada solo anda yang dah 10 tahun disimpan sampai Nasib Baik Tabasi ni kan, Persis Salju ni kan. Jadi dia ini yang terbaru yang dikeluarkan setelah 10 tahun 11 tahun tak buat rakaman. Selepas 20 tahun saya tidak 20 tahun mengeluarkan apa-apa rakaman.
secara formal lah ya. Jadi saya keluar semula dengan Persis Salju. Terima kasih Warna sebab memberi saya ruang untuk mempromosikan sedikit Persis Salju. Musiknya tu sebenarnya sangat simple, hanyalah gitar dan ada 4 gitar dan ianya dimainkan secara akustik. Saya sengaja memilih arrangement yang sebegitu sebab ada juga yang tanya kenapa tak ada instrumen lain, hanya gitar je. Ada gitar saja, betul. Sebab saya nak orang appreciate ya perkara sesuatu yang baru sebab kita biasa dengar full instrumen kan. Biasa, benda itu biasa dan saya nakkan sesuatu yang berbeza. Jadi saya letakkan hanya gitar saja, 3 gitar akustik dan 1 bass gitar. Dan arrangementnya pun dibuat lebih ke arah klasik western. Manakala nyanyiannya saya sebenar-benarnya walaupun ramai yang kata kenapa macam klasikal, tapi sebenarnya nyanyiannya itu tidaklah terlalu tak begitu klasikal. Klasikal. Dia hanyalah approach saya adalah nyanyian yang lebih lembut kerana liriknya menceritakan tentang seseorang yang mempunyai perasaan rindu yang teramat sangat kepada orang yang telah tiada. Telah tiada di sini bukanlah bermaksud mati. Bolehlah kalau nak cakap mati pun boleh, meninggal dunia. Boleh juga seorang itu yang jauh dari pandangannya. Misalnya sekarang kita dah lama tak jumpa saudara mara kita, dah lama tak jumpa mak rindu. Dah lama tak jumpa saudara mara. Jadi lagu ini pada saya sesuai untuk menyatakan betapa perasaan rindu sangat kepada seseorang. Dan liriknya juga menceritakan tentang macam mana di luar tu kita nampak macam relax, kita menjalani kehidupan macam biasa, tapi di dalam itu kerinduan itu sangat membuak-buak kan. Tu yang saya nak tonjolkan. Luahkan tu. Saya rasa memang kena tepat pada masanya Datuk dikeluarkan Persis Salju ini dengan keadaan COVID sekarang ini di mana yalah seperti kata Datuk ramai yang tak jumpa ibu bapa itu yang paling menjadikan keluarga dan anak-anak dan anda boleh mendengar Singapura kita masih lagi dalam kawalan ketat. Ni kita dipertingkat, kawalan dipertingkat, bermakna kita kewaspadaan kita agak tinggi juga sekarang ini kerana ada penularan sedikit di kawasan-kawasan tertentu dan kita masih bebas untuk keluar tapi tak boleh terlalu ramai. 2 orang boleh keluar, cuma tak boleh makan di luar. Tak dibenarkan makan di luar. Keluar pun 2 orang saja dan kami seboleh-bolehnya tidak keluar dari rumah lah. Walaupun ramai juga yang nampaknya degil. Tapi janganlah degil. Dia nak kena banyak kita nyanyikan lagu opera. Jadi dia tak degil. Bila dia degil je kita nyanyi. Mana suara jangan keluar. Syafi, balik. Dan Datuk, anda mempunyai 11 orang adik-beradik di mana kita akan menyentuh lagi tentang adik-beradik Datuk Syafina. Sebentar lagi saya pun hilang pula ni. Tapi bagi anda yang sedang mendengar kami di Warna, anda akan mendengar rancangan ini dahulu. Kalsium dan vitamin C. Okey Datuk, kembali. 11 orang adik-beradik, betul Betul. Semua orang terlibat. Betul, terlibat dalam bidang seni ke? Tidak. 11 orang adik-beradik daripada satu ibu satu bapa. Memang kami semua minat dengan seni, suka menyanyi. Mak saya sendiri suka menyanyi. Mak saya tahun ini berusia 91 tahun. Masya Allah. Akan menjelang 91 tahun je 91 tahun tahun inilah. Dan beliau memang suka karaoke.
kat rumah ada karaoke set, mikrofon dia ada 10, dia ada set speaker semua kat rumah, dia suka. Jadi kalau dia ada tak mengaji, dia menyanyi. Jadi dia dan kalau saya balik, dia lah yang tukang jadi orang kata sound engineer. Dia sound engineer saya kat Masya rumah. Allah. Sihat lagi Mak Datuk. Alhamdulillah. 91 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ahli keluarga saya yang lain memang minat menyanyi, suka menari. Macam kakak saya sendiri pun ada yang pernah ada yang koreografer dulu ya. Dulu lah, sekarang dah tidak lagi. Abang saya sendiri pernah adalah seorang pemuzik. Bermain di malam lah secara orang kata full time musician. Saya juga ada anak saudara yang bermain muzik sekarang ni. Jadi memang kami kiranya keluarga seni lah. Minat keluarga seni. Itulah kalau dah turun daripada seorang ibu. Siapa nama ibu Datuk? Mak saya Zaitun Hassan. Zaitun Hassan. Cik Zaitun Hassan, kami doakan anda sihat sejahtera hendaknya. Selamat menyambut ulang tahun. Nanti tak lama lagi 91 tahun. Lama lagi. Terima kasih kerana melahirkan Datuk Syafina. Selamat. Terima kasih. Untuk menyemarakkan lagi suasana kita seni kita, dan saya rasa kita perlukan bakat-bakat yang baru juga. Untuk meneruskan lagi legasi seperti ini Datuk. Diharapkan ya, betul. Murid-murid Datuk lah yang akan meneruskan legasi Datuk nanti. Betul. Amin. Betul? Saya setuju sebab kami yang berusia ni masih terus berkarya, tapi kita perlu anak-anak muda yang faham tentang muzik, yang sama-sama boleh berganding bahu, orang kata memperjuangkan muzik ni kan, kerana sekarang ni muzik bukanlah hobi semata-mata, tapi ianya satu kerjaya yang perlu dipandang lebih serius lagi. Serius, betul. Sebab sebelum ni macam kita tengok cerita ibu mertuaku, siapa itu Kasim Selamat? Oh, bukan abang saya. Ada lagi persepsi yang sebegitu sebenarnya. Mungkin tak banyak tapi mungkin sedikit. Dan kita perlu lenyapkan persepsi tersebut kerana kita perlu melihat kerjaya muzik ini adalah satu lapangan yang sebenarnya membantu ekonomi negara. Dan orang mungkin orang kata, iya ke? Betul. Kalau misalnya saya sendiri, kalau saya keluar negara, saya akan perkara yang pertama saya akan apa dia punya traditional music kat sana, saya nak pergi tengok. Apakah yang sedang bermain muzik di sana, saya nak pergi tengok konsert mungkin. So itu adalah saya, begitu juga orang-orang lain yang datang mungkin ke negara kita, mereka nak tengok apakah muzik kita, apakah kesenian di negara kita. Sebab tu dekat sini kami ada Istana Budaya, ada Malaysian Philharmonic Orchestra. Di Singapore ada Singapore Symphony Orchestra, Philharmonic. So itu sebenarnya adalah yang satu yang menjana ekonomi negara kita. Betul, setuju. Okey. Cepu Mas, ramai yang tanya. Datuk masih single ke? Ada yang tanyalah. Saya cuma menyampaikan aja. Saya tanya juga dengan Datuk tadi. Tapi itulah kan. Apakah kerana kerjaya? Ataupun masih lagi belum jumpa? Ataupun COVID? Ataupun macam-macam lah alasan. Saya yang kasih alasan. Jawapannya semua di atas. Sebenarnya nak cakap pasangan hidup ya. Pasangan hidup ni adalah sesuatu yang saya rasa rumit untuk saya sendiri rungkaikan. Sebab macam saya pernah cakap lah, saya tidak ada
kita hanya manusia kan, kita tidak dapat betul-betul nak menentukan dia betul-betul siapa menentukan ini yang kita siapakah nak. orangnya, Betul, siapa, betul. sama ada dia sesuai ke tak. Pada saya perkahwinan itu adalah sesuatu yang sangat sacred ya, sangat suci yang kita tak boleh main-main. Betul, Sebab betul. bila kita nak jump into marriage, kita tak boleh asal tangkap muat, asal kahwin, Betul. orang kata. Betul. Sebab saya Kerana ada orang rakan-rakan kahwin. yang rakan-rakan yang rasa terdesak sebab bila balik kampung asyik kena tanya je bila nak kahwin. Jadi usia dah meningkat, so dia orang rasa macam dia mesti kahwin. Pada saya tak boleh macam tu sebab macam ianya sesuatu yang perlu kita jaga betul-betul. Kita perlu gembira dalam perkahwinan tersebut. Kita perlu, sebab seboleh-bolehnya kalau bila kahwin tu kita nak ada anak-anak kan, kita nak berkeluarga. Jadi saya tak inginkan satu situasi di mana kita terpaksa hidup dalam hidup berkeluarga tapi tak gembira. Jadi saya serahkan kepada Tuhan lah. Kalau ada saya terima, kalau tak ada InsyaAllah. adalah esok di atas sana untuk saya. Betul, InsyaAllah. betul. Lagipun anda tak kesunyian, anda masih lagi dengan kerja anda, dengan yalah, keluarga anda sendiri dan sebagainya, orang di keliling dan sebagainya. Dan rakan-rakan juga, Datuk Syafinas, you're always amazing. Wah, daripada siapa ni? Sevelon Mendadi. Terima kasih, Sevelon Mendadi. Dan juga fashion nama mereka semua ya. itulah dia. Macam-macam, ada yang nak pasangkan awak dengan Ana Wazin lah. Macam-macam Datuk. Itu kawan baik saya Tapi, tu. Yalah, saya kenal dia dari kecil lagi. Dari kecil lagi. Peminat tahulah ya, ada saja yang mereka nak menyuntik sedikit lah. Saya rasa kerana minat mereka itulah, maka timbulnya rasa keprihatinan lah. Keprihatinan bukan apa, sekadar-sekadar saja ya. Tak apa, main-main tak apa. Betul-betul, sekadar tanya-tanya saja. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama lebih kurang 50 minit ini bersama kita dalam ruangan. Bama, betul. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak teruskan, tapi insyaAllah pada masa akan datang kita akan bersama dengan Datuk Syafinas lagi dengan perkembangan yang terkini. Kita akan mungkin dapat kuaya Melayu dengan persembahan suara tradisional kuaya Inggeris tetapi menggunakan bahasa Melayu dalam satu album. Manalah tahu dalam satu album. Dalam album saya insyaAllah. Dalam satu album insyaAllah. Dan apa kata-kata untuk Datuk kepada semua para peminat Singapura, rindu sangat dengan Datuk dan juga mereka yang sedang mendengar kami ni. Saya sangat berterima kasih kepada Warna kerana memberi ruang ini kepada saya. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Nuriha. Terima kasih Datuk. Di atas soalan-soalan yang menarik. Dan kepada semua pendengar dan juga yang meminati saya, harapnya ada yang meminati saya di Singapura. Terimalah buah tangan daripada saya yang diberi tajuk Persis Salju, yang boleh didapatkan di semua platform digital, juga Spotify, ya, iTunes, semua ada. Dan anda juga boleh dapatkan caller ringtone di Maxis, Digi, Celcom, ya, U-Mobile. Dan saya harap ianya menepati cita rasa anda dan walaupun ianya sesuatu yang baru, tapi saya pasti anda mempunyai keterbukaan kepada sesuatu yang mencabar. Betul. Harapnya lepas ni ramai yang akan menyanyi lagu Persis Salju ni. Persis Salju. Terima kasih Datuk, dan insyaAllah pada lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Kami doakan semoga keadaan persekitaran sekeliling Datuk dalam keadaan selamat, ibu, keluarga semua dalam keadaan selamat, dan kita juga akan bebas nanti. Sempadan kita akan dibuka, kita akan dapat berjumpa lagi. InsyaAllah. Saya pun nak ke Singapura. InsyaAllah. Semoga rindu sangat-sangat. Semuanya akan COVID-19 ni akan orang kata lenyap lah. Dan kita dapat berjumpa. Itu yang kita inginkan. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi. Terima kasih Nuriha. Jumpa lagi. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.